Kitab Bidayatul Hidayah sama Ustaz Said Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pin komen. Apa khabar semua? Terima kasih sudi join. Baru cerah sikit. Jerawat. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang baru sahaja masuk. Sementara menunggu Ustaz Said datang. Mungkin ada yang baru sahaja berkunjung tiba di Instagram Nurhaliza Helmi. Mungkin ada tertanya-tanya apa yang dilakukan. So, ini merupakan hari ketiga kita belajar tentang kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Ghazali, iaitu permulaan hidayah. Memang Masya Allah sangat. Jadi kitab, kalau Kak Jah baca kat belakang ni kan, kitab Bidayatul Hidayah adalah di antara kitab karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang banyak diberi berkah oleh Allah Ta'ala. Jadi pagi tadi ada satu kelas kitab Bidayatul Hidayah juga bersama dengan Ustaz Salahuddin Harun. Dia cakap kita hidup kita ni kita memang kena cari guru. Tetapi sekiranya kita tidak berjumpa dengan guru kita, apa nak kena buat supaya kita ni ada petunjuk jalan, supaya kita ni ada guideline? Satunya, perbanyakkan selawat. Keduanya, banyakkan membaca kitab hasil karangan daripada Imam Ghazali. Masya Allah. Ada live semalam tak ada save ke? Ada. Semalam ada save. Okey, Ustaz Syed dah masuk. Sekejap. Kita accept Ustaz dulu. Saya print je. Allah, Kak Jai lupa print. Sorry lah, lupa nak print. Assalamualaikum Ustaz. Kejap baru nak pasang. Waalaikumsalam. Makanya tapi tak pasang lagi. Kejap ya. Seperti biasa kita punya stand, checker punya piece code. Allahu Akbar. Jadi anda akan melihatlah cabaran-cabaran di sini. Okay. Allah, nampak bunga pula. Kita pindah sikit. Bolehlah nampak bunga sikit. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz di mana? Saya di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya di office ya. Masya Allah, rajin betul malam-malam ke office ya. Itulah pasal sampai malam mencari kata apa, rezeki yang halal. Allahu Akbar. Semoga barakah insya-Allah. Amin. Baik Ustaz. Amin. Okay. Untuk hari ketiga kita, iaitu 3 Jun. 3 Jun hari ni kan? Ya. 3 Jun, semalam kita dah cover tentang adab bangun tidur. So sekarang ni adab masuk tandas. Jadi kita teruskan sahaja dengan membaca doa dululah. Macam niat menuntut ilmu. Betul. Apa namanya ni, dah print ke tak print? Ya, sebab Ija di luar tadi, bila ada orang cakap print Belum. baru je teringat. Sorry. Alright. Itulah manusia terlupa. Okey, tidak dinamakan manusia itu manusia melainkan kerana lupanya. Okey. Ya. So ikut aja lah insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhakkura wa tadhkir wa tadhkir wa naf'a wa naf'a wa intifa' wa intifa' wal ifadata wal ifadata wal istifadah wal istifadah wal hassa wal hatha ala tamassuki ala tamassuki bi kitabillah bi kitabillah wa sunnati rasulih wa sunnati rasulih wa du'a wa du'a ilal huda ila al-huda wa dalalata wa dalalata ala al-khair ala al-khair ibtigha'a wajhillah ibtigha'a wajhillah
wa mardatihi wa mardatihi wa qurbihi wa qurbihi wa thawabihi. wa thawabihi. Maksudnya? Okey, maksud dia sahaja aku belajar dan mengajar, dapat peringatan dan bagi peringatan lagi. Ada dia punya tu. Ada, Maksud aku dia. niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah dan menunjukkan kepada kebaikan, dan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Amin. Okay, mudah-mudahan itulah tujuan kita berkumpul pada setiap malam kan. Memang itulah sebab dia, tak ada sebab lain. Okay, so kita masuk terus adab yang baru insyaAllah. Boleh, Ustaz. Amalan yang baru untuk malam ni, sebab ramai yang dah tahan nak masuk toilet daripada semalam. Jadi Betul. kita teruskan. Sebab kita sebutkan ni biasa adab ni dia mula-mula daripada waktu pagi, dan waktu pagi tu dia akan bermula dengan tentu sekali lah dengan masuk toilet tu antaranya lah kan. Masuk toilet tu salah satu daripada perkara yang kita akan buat bila kita bangun pagi. So kita terus pergi kepada sebelum tu saya punya suara clear? Clear sangat, Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat di Facebook juga boleh respon suara clear ataupun tidak. Gambar mungkin akan ada sangkut-sangkut sikit, tu biasa. Tapi yang pentingnya adalah suara tu clear lah, dan faham apa yang kita sebutkan. Okay, so kita terus pergi kepada adab masuk tandas. Adab masuk tandas pertama sekali, first sekali, iaitu dahulukan kaki yang kiri, baris yang kedua tu kan. Kaki yang kiri. Dia walaupun dekat sini dia tulis bila masuk dalam tandas untuk tunaikan hajat, ataupun qada hajat tu kan. Bukan maknanya hanya apabila nak buang air saja adab ni. Adab ni termasuk kalau kita masuk toilet sebab nak ambil barang contohnya, tertinggal spek dalam toilet contohnya, ataupun nak gosok gigi, ataupun cermin kat toilet yang besar, so masuk sebab nak tengok cermin, contohnya kan. Jadi semua tu termasuk, yang penting masuk toilet. Whatever reason yang masuk toilet, inilah adab dia. Masuk dengan kaki kiri. Okay? Kalau sakit masuk perut, kiri, cirit birit, tak sempat cirit birit, nak muntah, wanita pregnant, dikecualikan apa tak sahaja kalau tak sempat? Darurat. Oh, okey, kalau tak sempat fikir lah. Memang kelangkaan fikir. Dia sebenarnya kan, kalau tiap-tiap hari kita usahakan untuk masuk dengan kaki kiri, dia jadi macam habit. Kebiasaan. Habit. Betul. Bila habit ni, dia tak payah fikir dah. Dia memang automatik masuk kaki kiri. Dia macam tu. Okay, tapi kita sebut, ada adab ni bukan kita kata wajib. Bukan maknanya kalau kita tak buat tu jadi berdosa ke, tidak. Tapi kita kan nak pahala yang paling banyak. Islam ni bagi kita pahala setiap saat maknanya. Dia kita kata 24/7. Kita punya tajuk kita kan diary 24/7. Sebab setiap saat adalah ruang untuk mendapat pahala. Kalau kita boleh buat kita punya apa dipanggil tu? Moto apa? Ada punya kata-kata tu kat bawah tu kan. Setiap saat adalah bukan untuk program kita ni. Program kita ni tagline. Tagline dia. Ustaz, setiap saat adalah pahala. Ya. Ustaz je silap pin tajuk. Assalamualaikum pula. Silap je pin nampak tak? Jadi nanti kan semua jawab salam. Semua jawab salam. Waalaikumsalam. Sorry. Kejap, apa nama dia? Kitab bila sini ya. Ya Allah. Laju. Dari 247. Boleh juga. Okay, 247. Okay. Jadi selesai boleh Alright. So kita sebut tadi jadi setiap saat adalah ruang untuk kita buat pahala. Itulah peluang pahala ada di mana-mana, ada pada bila-bila masa. Okay, so masuk toilet kaki kiri. Okay, itu jelas kot. Keluar
keluar kaki kanan lah kan. So Mm-mm. itu pun sangat-sangat jelas. Um, Reason dia mungkin bila masuk toilet kenapa kaki kiri, sebab toilet kan tempat yang yang tak best, yang kotor, sebab tu kita mulakan dengan kaki kiri. That's why bila masuk masjid kita masuk tempat mulia maka kaki kanan dulu. Dia nak tengok ha, rasional dia. Betul Ustaz? dia mulia kepada yang kurang mulia ataupun tak mulia. Ataupun Hmm. lebih mulia, kurang mulia. Mana satu? So yang lebih mulia, yang mulia dia dilamakan kanan. Yang kurang mulia kiri dulu. So simple je macam tu. Jadi kita akan selalu fikir macam tu lah. Mulia dengan kurang mulia. Antara dua. Hmm. Contoh, slipper dengan buka slipper. Pakai slipper lebih mulia. Pakai kasut Hmm. lebih mulia daripada kaki ayam. Kalau kita keluar kaki ayam kan pelik. Hmm. Jadi pakai kasut tu lebih mulia. So kita pakai kasut kanan. Buka Hmm. kaki kiri. Contoh lagi, kalau kita masuk toilet tu ada slipper contohnya. So Hmm. kalau toilet slipper, tetap sunnah pakai slipper kaki kanan. Tapi kita masuk kaki kiri. Masuk toilet. So Oh, kita masuk okay. toilet dengan kaki kiri, kita pijak dulu kaki. Pijak slipper. Kan? Okay. Pijak kaki kiri, jatuh pula kejap lagi. So pijak slipper, Buka barulah slipper kiri, pakai slipper kanan, masuk toilet kiri. Macam tu konsep keluar dia. toilet, Keluar toilet kanan. Keluar rumah? keluar rumah, kita nak pergi mana? Kena tengok pergi mana lah. Pergi kerja? Tapi biasanya kita akan keluar dengan kaki kanan sebenarnya. Keluar kaki Kita nak kanan. melangkah ke tempat yang mulia kan, nak pergi ke tempat yang baik, nak pergi ke tempat yang mulia. Masuk kereta? Kereta belah kiri? Masuk, tengok kita driver ke kita passenger. So itu Kita dia. driver. Kita driver. Kalau kita Passenger tak apa. memang sebaiknya masuk kereta kaki kanan. Tapi sebab kita driver, jadi memang susah lah kan kalau kita nak masuk dengan kaki kanan. Jadi bila terpaksa tu cerita lain lah. Nak buat macam mana kan. Melainkan kita drive kereta yang belah kiri lah driver dia, macam dekat negeri Arab ke, kat US ke kan. US driver belah kiri, tak apalah. Tapi bila driver belah kanan, dan masuk memang kena dengan ke kiri lah. Tak payahlah masuk daripada pintu passenger, lepas tu melangkah gearbox tu pergi ke, gear tu pergi ke Akrobatik tempat driver pula. Konon-konon sebab sunnah kaki kanan. Jadi itulah tadi tak tu dah bukan sunnah dah kalau macam tu. So masuk, kecuali kalau orang yang bawa macam kereta yang tinggi kan, dia rendah, contohnya lori ke kan, dia kan nak kena panjat dulu kan. Bila dia panjat dulu tu, dia panjat kaki kanan dulu. Dia panjat kaki kanan dulu, jadi dia dapatlah sunnah dengan kaki kanan juga. Naik motor dengan basikal boleh kaki kanan lah maknanya. Sebab dia boleh masuk mana-mana tak ada pintu kan. Betul. Boleh Tapi amalkan. naik motor biasanya orang akan daripada kiri ke kanan kan, maknanya akan memulakan dengan sebelah kanan lah kan, biasanya lah. Tak tahu. Lupa dapat motor. Okay. Okay. So itu berkaitan dengan masuk keluar dengan kaki mana. Sebenarnya apa sajalah kita kata dengan kanan untuk benda yang mulia, yang tidak mulia, yang kotor dan sebagainya dengan kiri. Kemudiannya adab yang berikutnya adalah jangan bawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul. Kan, jangan bawa sesuatu yang ada nama Allah ataupun nama Rasul. Maksud dekat sini, hukum dia jangan kat sini bukannya haram tapi makruh. Maknanya kalau bolehnya elakkanlah. Kalau sesuatu yang ada nama Allah ataupun nama Rasul. Maksud kat sini apa dia? Yang terbuka. Sebab saya tahu Ijaz nak tanya pasal handphone tadi tu. Dia dah pegang handphone dah tu. Kan? Jadi Saya tahu kan. okay. So nampak dah kan pegang handphone kat tu. Handphone ni duduk kat dalam, tak ada masalah lah. Janganlah kita pergi buka, rajin pula pergi buka tu pula, buka Quran kan. Astaghfirullahalazim. Rajin pula dalam toilet. Waktu lain buka WhatsApp, waktu masuk toilet pula dia buka Quran. Hidayah dalam toilet. Jadi jangan buka sudahlah, itu je. Kalau yang benda tertutup tak ada masalah. Sama macam tulisan-tulisan, contohnya paling selalu sekali apa? Name tag ataupun apa tu? Name tag jugalah kita panggil kan dengan layout tu. Nama tu kan ada kad nama kita tu. Kad
ada muka bertukat kan, nama yang kerja punya kad tu lah. Aha. Kadang-kadang kan nama orang kan ada nama Abdullah, ada nama Muhammad. Oh, okey. Kalau nak pun binti Muhammad contohnya. Binti Abdullah, binti Abdul contohnya. So ada nama Allah kat situ. Ada nama Nabi Muhammad contohnya kan. Jadi elakkanlah kita bawa macam tu je. Makruh lah. Bukanlah kita kata haram, tapi makruh untuk kita biarkan terdedah macam tu je masuk toilet. So apa cara dia? Simpan lah. Ya. Hanya buka lah. Letaklah dalam beg ke apa ke, dalam poket ke. Ustaz, ada orang tanya, cincin baju yang ada nama Muhammad Hatta, ada juga Yes. jam, memang ada tulis nama Allah dalam dia punya tu. Macam mana? Ya, sama juga. Tutup kalau boleh. Kalau contohnya jam, buka. Letak dalam poket. Contohnya. Kalau cincin contohnya, buka, tanggalkan, letak dalam poket. Ataupun cincin, malam ni saya tak pakai cincin. Ada kat rumah. Sebab saya kat office kan. So, cincin, terbalik kan? Terbalik, genggam. Contohnya kan. So, tak nampak lah. Yang ada tulis Muhammadur Rasulullah contohnya dekat cincin tu kan. So, genggam lah. Genggam, tak ada masalah. Macam dah tertutup lah. Itu cara dia. Okay, ataupun apa lagi? Baju. Ada ramai tanya pasal baju ni. Baju kadang-kadang ada tulis nama, ada apa, nama ramai-ramai kan. Ataupun nama dia seorang pun tapi ada nama Muhammad contohnya dah letak kat situ. Kalau baju tu kita boleh tutup, kita tutup. Contohnya kita pakai jaket kat luar. Kan, kita pakai jaket kat luar. Itu kalau boleh. Kalau tak boleh juga, maka tadi kita dah sebutkan, hukum dia tak haram. Jadi bila terpaksa, maka makruh akan hilang. Konsep dia, makruh ni dah akan hilang bila ada keuzuran. Bila ada terpaksa, tak boleh buat apa, memang terpaksa kan. Baju tu takkan nak buka baju pula dekat public toilet kat luar kan. Terkejut pula orang kejap lagi. Jadi dia terpaksa lah bawa. Tapi kalau dia boleh tutup, contohnya dia pakai jaket ataupun dia pakai selendang ke, dia tutup kan. Tutup nama Allah Ta'ala tu. Ataupun nama Nabi. Nama Allah ataupun nama Nabi. Nama Nabi SAW ni termasuklah Muhammad, Ahmad, semua sekali lah. Okay. So, kalau kita boleh tutup. Contohnya kat sini kan, tutup. Kadang kat belakang nak tutup macam mana? Kan belakang yang banyak-banyak nama tu. Jadi, nak buat macam mana? Terpaksa, tak apalah. Ustaz, ramai orang tanya, okey, kalau kopiah yang ada capal, consider ni ke? Dia punya lukisan capal. Capal tak adalah sampai ke tahap itu sekali. Hanya kalau kita nak memuliakan dari segi adab kita, sebab kita fikir itu capal tu logo capal Nabi SAW. Jadi kerana nak memuliakan, maka memang elok untuk kita jangan bawa masuk lah. Walaupun nanti lepas ni kita akan baca, masuk toilet elok tutup kepala. Jadi caranya macam mana? Kalau kopiah ada capal, nak masuk toilet ganti dengan kopiah yang tak ada capal. Lebih baik. Saya tak adalah terus kata makruh. Tapi capal ni sebab apa orang letak logo capal tu? Kenapa tak letak logo slipper lain? Kenapa tak letak logo bata contohnya kan, tiba-tiba je kan? Betul. Kita tak buat macam tu. Tapi logo dia yang begitu tu kan. So logo yang begitu tu kita letak ataupun kita beli yang dah terletak macam tu, saya pun ada kopiah yang tu, cuma malam ni pakai yang ni. So kalau pakai yang tu, tujuan kita adalah untuk memuliakan Nabi SAW. Nak mengingatkan kita pada Nabi. Sesuatu yang mengingatkan kita pada Nabi SAW, yang untuk memuliakan, tujuannya untuk memuliakan Nabi, kita avoid lah daripada bawa masuk dalam toilet. Okey, soalan dia banyak pula, dia macam belum lagi masuk dalam toilet dah banyak soalan Ustaz. Okey, bila kita bawa handphone, masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, handphone kita bunyi Muslim Pro, dan ada yang cakap Allah, kita pun cakap Allah dalam toilet. Macam ni Ustaz? Dia tak ada masalah tau, ada banyak soalan sebelum masuk toilet ni, sebab saya biasa mengajar kalau beradab toilet ni tiga kelas. So kalau 3 kelas, kalau kelas tu sebulan sekali, maknanya 3 bulan cerita pasal toilet je. Maknanya duduk dalam toilet tak keluar-keluar 3 bulan. Okey. Sampai gitu sekali dia punya tu. Okey. So tadi dia punya perbahasan dia berkaitan dengan handphone berbunyi azan ataupun kita tersebut. Okey. Kalau tak sengaja tu memang confirm dia tak ada hukum makruh ke haram ke kat situ. Kalau kita dah boleh plan, contohnya kita dah tahu sekejap lagi azan,
Dan kita tahu handphone kita ni memang akan bunyi azan. So adabnya adalah kita offkan dah dulu. Kan? Dia punya notification yang berbunyi tu kita off dulu. Sebab kita dah tahu. Kalau kita boleh plan lah bagus. Tapi kalau kadang-kadang kan benda tu kita mana nak ingat kan. Kadang kita masuk toilet tu bukan kita tengok je apa lagi 2 minit azan. Nanti kan dia bunyi ni. Tak, kita tak tengok pun. Masuk toilet macam tu je. So sama juga macam tadi jamnya soalan kan. Cakap Allah. Contohnya kan. Macam dia tak sengaja. Benda tak sengaja. Kalau sengaja tu yang kena avoid. Kita cuba untuk avoid. Kalau sengaja. Dia cakap kalau tudung ada nama Allah. Tudung. Ada nama tudung nama Allah Ada je kot. Sama. Allah. Sama juga Sama. Kalau boleh tu sama. Maknanya kalau boleh cover dengan benda lain. Terbalikkan kalau Allah. Tudung, ya, coverkan. Allah terbalik. Sorry. Sebut terbalik kan. Dia sangat mentaati je. Ya. Dia ikut apa yang dia cakap. Hebat tu. Dia pakai voice dia. Terbalikkan. Betul terbalik. Tengah kata. Bagus. Sambil nama Tok Anam. Betul lah. So, kalau kita katakan dia, maknanya boleh contohlah kadang-kadang tudung tu dia punya tulisan dia kat sini contohnya kan. Ataupun kat bla-bla bawah-bawah sikit kan. Dan dia pakai satu lagi selendang contohnya kat atas untuk cover. Itu lebih baik lah. Tapi yalah kalau kat luar, mana nak cari pula benda lain nak cover dan sebagainya. Kita masuk public toilet dekat luar kan. Ataupun toilet masjid ke. So tak apalah. Itu dimaafkan lah. Dia lagi pun kita sebut tadi, dia bukan jatuh haram. Dia lebih kepada adab kan. Maknanya kalau kita tak buat tu jadi makruh. Maknanya kita lakukan sesuatu yang makruh, kita tinggalkan dapat pahala. So kalau kita cuba tu dapat pahala. Ataupun kita cuba untuk tanggalkan dapat pahala. Kalau kita kat rumah sendiri, sebelum masuk toilet, tanggalkanlah tudung tu dulu. Kalau toilet tu ada tudung tu ada tulis Allah. Cuba ingat macam kita balik rumah nak masuk toilet contohnya. Tapi teringat, tudung aku ni ada tulis Allah. Bukalah dulu baru masuk toilet. Sebab ada nama Allah. Dapat pahala. Buka tu dapat pahala. Okay, soalan. Masuk toilet. Bulan Ramadan kan setan-setan gondol ini telah diikat. Jadi macam tak ada lah. So adakah bila azan dalam toilet tu tak ada setan dah bulan Ramadan. Dan habis bulan Ramadan setan akan berkumpul di dalam toilet. Adakah sesuai untuk kita berada di dalam toilet pada waktu azan tu? Kita balik pada isu yang hari tu kita pernah sebut bulan Ramadan, setan yang macam mana yang dikatakan diikat. Kan ada yang kata semua, ada yang kata syaitan yang yang besar-besar saja yang diikat, yang kecil-kecil masih lagi ada kan, masih lagi dibiarkan berkeliaran, yang kecil-kecil yang Ija ada panggil dulu, Ija sebut nama dia cetan-cetan kan, sebab dia kecil kan. Lepas tu apa lagi, ada yang kata maksud dekat situ bukan setan yang diikat, tapi maksudnya adalah setan susah nak kacau orang yang puasa. So berbeza-beza takrifan. Tapi apa pun sebenarnya toilet ni memang tempat syaitan suka duduk. Jadi memang tak kira bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan, kita tak payah lama-lama dalam toilet. Itu memang antara adab. Sebenarnya patutnya kita bacalah. Antara adab dalam toilet adalah kurangkan tempoh berada dalam toilet. Okay. Nanti kita akan baca sebenarnya dalam ada maknanya jangan bercakap dalam toilet. Sebenarnya itu antara sebabnya. Sebab kalau kita sembang, dia akan jadi lama. Dia akan bertambah masa. Itu pasal kalau boleh masuk toilet jangan bawa handphone. Maknanya kalau toilet kat rumah lah, toilet kat masjid kena bawa lah, takkan tinggal kat luar pula kan. Ustaz, semalam ke pagi tadi entah, dia tengok dekat Instagram dalam toilet dia, Allah macam mana nak guna bahasa dalam toilet dia ada 2 jamban. Sorry. Okay, ada faham. Toilet bowl. Toilet bowl tapi yang bersih mencangkung. Dari sudut bukan ke soalannya adalah adakah sesuai sebenarnya dibina dalam satu tempat tu ada 2? Tu terpulang kepada designer, terpulang kepada size toilet dan sebagainya tu. Dia tidak jadi makruh ke apa ke kalau dia buat 2 ke 3 ke 4, 5 pun tak apa. Tapi tak ada privacy.
Oh, oh maksudnya 2 orang masuk sekali ke? Dalam toilet, kata toilet kita ada 2 toilet Yelah, bowl. dia ada 2, tapi bukan masuk sama-sama. Masuk seorang aja. Janganlah masuk Tapi 2 orang. tapi macam seolah-olahnya memang masuk bersama lah cerita dia. Memang tak boleh berpisah Kalau masuk langsung. sama, kalau masuk sama tu Ada salah adab lah. Tapi tak boleh tak, tu tak kena dari segi adab dia. Dari segi adab tak kena. Kalau walaupun suami isteri. Kalau yang bukan suami isteri dah confirm lah nanti apa aurat terbuka. Aurat terbuka dah jadi haram. Dia dah bukan makruh lagi dah. Dia dah jadi haram. Tapi kalau suami isteri pun jangan saja buat benda tu sebab benda tak elok. Buang-buang air. So tak payah nak tunjuk-tunjuk dengan orang dan sebagainya. Cumanya biasanya yang ada 2 tu dia orang asingkan bukan untuk 2 orang duduk. Tapi satu dia buat untuk buang air kecil, satu untuk buang air besar. Jadi kadang-kadang dia asingkan, dia letak 2 tu bukan untuk 2 orang, untuk seorang, cuma yang ni untuk buang air kecil, yang ni untuk buang air besar. Ada juga setengah toilet macam tu. So lain-lain. Okay. So tadi ada, saya lupa pula tanya tadi. Semua yang menonton ni dah ambil wuduk ke belum? Okay. Lupa pula. Biasa semalam dia update dah ambil wuduk. Siapa belum ambil wuduk, nanti esok ambil wuduk dulu sebelum kelas. Okay? Alright. Ada soalan lain tu? Ada yang cakap mungkin 2 toilet tu ni kau punya toilet, ni aku punya toilet. Supaya tak nak share. Bagus. Suka hatilah, tak apa. Buat 5 pun tak apa. Okay. Seorang satu. Macam jawapan dia bang. Tak sanggup nak baca, tak apalah. Okay. Teruskan Ustaz. Terus. Okay. Lepas tu, tadi nama Allah dan nama Rasul. Kemudiannya, jangan masuk dalam keadaan kepala tidak bertutup. Dengan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Tidak tutup kepala dan tidak berkasut. Okey, maksudnya kena tutup lah. Maksudnya adabnya bertutup. Bukanlah wajib. Sekali lagi ni dipanggil sebagai adab. Okey. Adab tutup kepala, salah satu sebabnya adalah supaya jin tak kacau. Ini kata Imam Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i. Dia kata sebab apa tutup kepala bila masuk ke dalam toilet, supaya jin tak kacau. Sebab toilet, jin suka kacau. Kalau orang masuk dalam toilet dalam keadaan tidak tutup kepala, ada yang kata dia kencing atas kepala kita. Maknanya kita buang air kecil, dia pun buang air kecil juga. Okay? Ataupun dia nak mengganggu kita lah. Nanti nak semayang tak khusyuk dan sebagainya. So tutup. Tutup itu sama ada kalau orang lelaki contohnya pakai kopiah, pakai songkok dan ataupun pakai handkerchief pun boleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama sampai ke tahap kalau tak boleh juga, hatta kalau pakai tangan. Hanya tutup dengan tangan. Tangan letak je macam tu je kan. Letak tangan maknanya tutup tangan. Mesti dengan tangan kalau jari je, satu jari dikira ke? Jari tak tutup tu. Sepuluh lah. Tangan lah. Okay. Dengan tangan panggil tutup. Okay. Kalau ada handkerchief, letaklah handkerchief ke apa ke pun boleh juga. Bagi orang perempuan contohnya ada tudung, letaklah tudung. Letak je, bukannya maknanya kena pakai dengan brush bagai semua pula kan. Betul. Mak tanya kan, nak pergi mana tu kan? Toilet. Ya so, Allah. tutup, yang betul tutup kepala, bukannya pakai tudung Alright. Tapi Ustaz, kita dah baca doa, masih lagi setan nak ni ke? Kalau kita sebelum masuk toilet kita baca doa, ada wujud lagi Betul. Kita kan betul, memang kita minta lindung dengan Allah daripada syaitan, tapi biasa je kadang-kadang kita punya doa tu tak betul-betul khusyuk, tak betul-betul mustajab kan. Jadi kadang-kadang syaitan masih kacau lagi. Macam lah sebelum semayang kita baca Quran Surah Nas kan. Tapi bila semayang syaitan kacau juga. Betul? Ada juga syaitan kacau juga. Jadi dia punya proses tu berpanjangan. Proses dia bukan satu kali je. So ni antaranya. Jadi sebelum waktu kita masuk toilet, tutuplah kepala. Tadi lagi satu tutup kaki. Maknanya pakai kasut. Bukan tutup kaki pakai stocking maknanya pakai slipper. Okay. Reason rasional dia takut najis kena kat kaki ke? Bukan. Supaya tidak was-was. Okay. Najis ni memang kita tak adalah saja nak pijak najis kan. Tapi kadang-kadang keluar daripada toilet, bila nak sembahyang, nanti tiba-tiba rasa was-was. Tadi aku dalam toilet tadi, tantah ada terpijak najis. Yang entah ada terpijak najis ni kan.
Dia akan jadi was-was. Setan senang nak kacau. Jadi bila kita pakai slipper, bukan semata-mata elak daripada najis. Elak daripada najis tu betul lah. Ijaz cakap tu betul lah. Elak daripada najis. Tapi yang lebih besar lagi, yang selalu lagi adalah elak daripada gangguan syaitan. Maksudnya dia tak berjaya nak kacau kita, kata kita ada terpijak najis. Kadang-kadang kan kita keluar daripada toilet, kaki kita basah. Kan? Kita bukan ambil semayang. Contohlah kata kita masuk tu untuk gosok gigi. Lepas tu bila kita keluar daripada toilet, kaki kita rasa macam basah. Kita pijak lantai bilik kita, rasa macam kaki kita basah. So kita pun, dia dah dalam kepala tu tiba-tiba dia datang. Contoh, dia kena najis apa? Kaki aku dia terpijak najis tu. Dia setan kacau. So, elakkan benda tu, setan tak ada ruang, pakai slipper siap-siap. Pakai slipper, masuk toilet pakai slipper. Jadi tak adalah was-was. Sunnah lah tu ke? Sunnah ke Ustaz? Ya, sunnah. Hukumnya sunnah, dapat pahala. Okay. Tapi slipper tak kisah slipper apa Ustaz Kasut boot ke, pau cukang ke, kasut tinggi ke? Yang penting bertutup lah. Tak kisah. Pakai khuf pun tak apa. Yang penting bertutup. Okay. Dia nak bergaya dalam toilet pula, okay. Ya, silakan. Dia nak beli kasut mahal. Beli untuk apa? Untuk toilet je. Kan? Sekati dia lah. Alright. Ustaz, ada orang tanya, kalau menyanyi dalam toilet itu berdosa ke? Nyanyi-nyanyi. Dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Cuba tanya penyanyi. Penyanyi pernah tak nyanyi dalam toilet? Okay. Tak nak jawab. Tak jawab. Okay. Jadi, bukan. Dia sebenarnya, Ijaz dah jawab tadi, berlama-lamaan. Dia sebenarnya yang salahnya ataupun yang makruh tu sebab dia menyebabkan berlama-lamaan. Walaupun sekejap. Berlama-lamaan tu sekejap je. Maknanya asalnya dia mungkin selesai dalam toilet tu dalam tempoh 5 minit contohlah Tapi dia jadi 5 minit setengah. Sebab apa? Nak habiskan chorus. Contoh kan. Okay. Sebab toilet tu kan dia bergumur. Dia rasa macam dia dalam studio kan. Tu lah studio peribadi dia. Jadi dia nak habiskan part tu. Dia tengah nyanyi kan. Tengah syok. Jadi dia jadi lama. Lama tu sebab dia melamakan itu yang menjadikan makruh untuk kita menyanyi dalam toilet. Ustaz, kalau nangis kadang-kadang ialah sebab depan orang tak lirik, dia masuk toilet terlalu sedih. Itu je tempat dia sebab ada orang awam kan dia nangis kat situ. Lepas tu dia nyanyi Bila Israel, dia nyanyi lagu macam tu ketuhanan. Boleh ke? Sebab dia ingat mati. Maknanya dia nangis kerana ingat matilah. Okay. Jadi dia tengok kepada macam kita sebut tadi, menangis ni benda yang bukan sengaja-sengaja. Kan? Menangis ni benda yang dia terpaksa lah. Maknanya kita tak tahan dengan emosi kita, maka kita mengalirkan air mata. So kita terpaksa dan memang kita nak sembunyi daripada orang. So sembunyi tak ada tempat lain melainkan toilet. Itu tak apalah. Yang masalah adalah kalau sengaja masuk toilet, lepas tu fikir aku nak nangis apa hari ni. Jadi tu salah lah. Hanya sengaja lah lama dalam toilet. Tapi kalau memang dia nak mengelak daripada orang, so dia pun masuk dalam toilet, tu tak ada masalah. Okay? Faham. Tapi bila Israel tu sesuai ke nyanyi dalam toilet? Ke dia ada lagu tertentu je yang sesuai? Ada lagu yang tidak sesuai? Selawat semua tu tak boleh? Yang ada nama Allah, yang ada nama Nabi, memang tak sesuai. Sebenarnya nama malaikat pun tak elok juga. So malaikat Israel ada nama malaikat-malaikat yang kita muliakan kan. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Last hari ni insyaAllah. Yang last untuk hari ni adalah doa masuk toilet. So hari ni kita bincang doa masuk dulu. Besok kita bincang pula doa keluar besok toilet. Baru keluar. Okay, jadi hari ni masuk, besok keluar. Masuk toilet, bacaannya kalau dalam kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah ni disebutkan mula dengan bismillah. Betul? Bismillah. Betul ada kan? Bismillah kan? Okay, so bismillah. So tapi bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja cukup. Bismillah. So, kita sebut sebelum ni lah. Apa benda kita nak buat, kita buat bismillah dulu kan. So bismillah. Kemudiannya barulah kita baca doa. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ni disebutkan a'udzubillahi minar rijsin najis al-khabithil mukhbis asyaitanir rajim. Apa dia? Aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran dan najis yang keji, yang jahat
lagi suka menyuruh orang lain buat jahat ataupun mengotorkan orang lain, iaitu syaitan yang terkutuk. Biasa kita baca masuk toilet, apa dia? Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. minal khubuthi wal khaba'ith. Kan, daripada syaitan jantan dan syaitan betina kan. Boleh, tak ada masalah sebab makna dia sama. Iaitu berlindung dengan Allah daripada syaitan. Okey. Sama ada kita sebut Allahumma inni a'udzubika minal ataupun a'udzubillahi minal rijzin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim ataupun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kedua-duanya okey. Tak ada masalah. Okey. Lepas minta tu, berlindung. berlindung dengan Allah daripada syaitan. Ataupun katakanlah memang tak ingat juga, kan? Memang tak ingat, maka bismillah dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kan macam tak ingat payah apa khubusi khaba'ih apa kan, tak ingat contohnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau a'udzubillahi minasyaitanirrajim pun tak hafal juga, memang kena sembuh tu. Kita tahulah kan. Bismillah. Okay. Tapi kena dua lah. Bismillah dengan auzubillah Seeloknya begitu. Dua-dua ni sunnah. Dua-duanya baik. Okey. Katakanlah kita rasa susah, asyik lupa je Ustaz. Masuk toilet kaki kanan. Contoh tadi kita sebut. Masuk toilet lupa baca doa. Dah masuk dalam baru teringat. keluar balik. Kita macam mana? Keluar balik. Keluar balik. Lepas tu baca, tu masuk balik. Ajar diri kita macam tu. Ustaz, kalau macam tu masuk toilet tiba-tiba Allah Akbar, kita keluar. Allah Akbar. Lepas tu masuk balik. Tak. Kalau kita dalam toilet, azan berkumandang, kita tak perlu keluar. Kita boleh selesaikan bisnes kita kat dalam tu. Okay? Tapi maju bisnes macam tu. Bila keluar daripada toilet baru jawab azan tu. Jawab azan daripada awal. Bukan daripada tengah. Katakanlah kita keluar toilet, waktu tu Bilal sedang sebut hayya 'alas salah contohnya. Kan? Bukan kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kita jawab daripada mula azan. Kita jawab daripada start. Hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dia ambil balik daripada awal tu sebab kita tahu tadi azan dah tapi aku tak boleh jawab, aku dalam toilet. Jadi kita kemudian tu baru kita jawab. Ataupun contoh orang bagi salam, kita dalam toilet, Assalamualaikum contoh kan. Jadi kita dalam toilet. Jadi takkan kita tak payahlah jawab lam kan. Lam tak ada mana. Jadi kita dengar tapi katakanlah orang tu dah masuk rumah kan. Jadi kita keluar dari toilet, baru kita jawab Waalaikumsalam. Walaupun orang tu dah start minum kopi dah. Contoh kan. Kalau orang tu dah balik? Kalau orang tu dah balik. Kena jawab lagi betul. Dia ambil barang, dia keluar balik kan. Jadi dia bukan wajib jawab waktu tu. Tapi elok untuk kita jawab. Tapi kalau dah dia tak ada, kita nak jawab pada siapa? Kita boleh sebut Waalaikumsalam contohnya. Kita doakan dia juga. Mudah-mudahan dia pun dapat kesejahteraan. Ke kita call dia? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah letak telefon. Tak payahlah sampai telefon. Tak payah sampai telefon. Okey. So tadi tadi saya sebut tadi tentang lupa. Satu lagi cara untuk mengingatkan kita adalah kalau kita memang selalu lupa nak nak doa waktu masuk toilet, tulislah, letak tampal stiker, boleh beli. Betul. Kan stiker doa masuk tandas tu memang ada. Cuma stiker tu kalau boleh kita tampal dekat luar maknanya dinding dekat bukan kat pintu tapi kat dinding. Dinding belakang. Sebab bila pintu kan kita buka toilet kita akan masuk ke dalam. So doa tu akan masuk ke dalam. Adabnya adalah kita kan masuk toilet tak bawa sesuatu kalimah Allah. Jadi jangan tampal tu kat pintu, tampal dekat dinding. Kecuali pintu dia keluar. Dia bukan masuk ke dalam pintu dia keluar. Ya. Ada betul. Ada yang pintu keluar tapi kita tak lah biasanya pintu ke dalam. Ijakan luar biasa. Okey. Ada soalan jadi lupa. Okey, tak apa Ustaz, jalan dulu. Lupa dah apa tanya tadi.
Kalau saya Kena habis dah jalan, Ustaz. hilang lah. Tak, kalau saya jalan. Okay. Habis dah pula. Dia lah. Dah 10 suku dah. Dah 10 suku. Dia, Okay. Okay, out of the topic sekejap sebab memandangkan kita okay. tengah menganjurkan untuk puasa bermula daripada besok hari. Jadi Betul. ramai dah tanya, so kira macam satu benda yang memang sangat berbaloi-baloi kalau dapat berpuasa besok. Mungkin Ustaz boleh share dan pasti orang akan tanya bagaimana niat, boleh gabung ke tidak dengan qada ke apa, kita jelaskan semuanya. Silakan. Okay, start first kali besok hari Khamis. So, Khamis kita boleh niat puasa hari Khamis. Dan kalau siapa yang ada puasa 6, boleh combinekan puasa 6 dengan puasa Khamis. Kan? So dapat 2 in 1. Soalan paling popular, boleh tak qadakkan sekali? Dan kita dah jawab pun sebelum-sebelum daripada ni, qadak yang paling bagus adalah diasingkan. Maknanya kalau kita kuat, kita larat, kita kuasa untuk qadak nanti dan kita qadak nanti. Tak ada masalah. Sebab kita, kalau kita rasa memang kita mampu untuk qadak kemudian-kemudian. Tapi kalau kita rasa aku ni kalau tak puasa ni, aku puasa asing-asing ni, nanti kan tak lambat betul aku nak qada bulan Syakban baru aku qada. Nanti kelang kabut. Contoh. Jadi qada sekali, gabungkan sekali. Kita ambil pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh qada tu boleh digabungkan dengan puasa sunat. Jadi niatkan sekali. Macam mana cara niat dia? Saja aku berpuasa esok hari qada puasa qada fardu Ramadan dan sunat Khamis dan sunat 6 bulan Syawal. Okay. So, kerana Allah Ta'ala. Selesai. Okay. Ustaz, kalau kita sebut sunat dulu dan qada di belakang boleh ke? Ke kena sebut qada dulu yang pertama? Boleh. Kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh dikombainkan tu, maka boleh. Tapi sebenarnya lebih baik kita letakkan qada dulu. Lebih baik kita letakkan qada dulu. Yang sunat itu yang menyertai dia. Boleh ke Ustaz kalau cara dia niat macam saja aku puasa qada esok hari, lepas tu dia guna lepas tu puasa sunat Khamis, lepas tu puasa Syawal. Kan Allah Ta'ala dia guna lepas tu sebab boleh. Okay. Boleh sebab niat ni dalam hati. Niat ni dalam hati. Apa saja dia niatkan tu boleh. Walaupun bukan kata lepas tu. Memang lepas 3, lepas 4, lepas 5 semua. Maknanya Contohnya dia niat tu, mula-mula dia niat fardu saja. Okay. Lepas tu dah, macam tadilah, katalah tadi kan, sebelum kita live ni dia dah niat dah, besok aku nak qada puasa Ramadan aku. Lepas tu bila dia dengar live ni, dia baru dengar, kata, besok Khamis lah. Aku nak puasa sunat Khamis lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Itu maksud saya, maknanya bukan kata lepas tu dah, lepas 5, lepas 6, lepas 2000, lepas 3000 pun boleh. Jadi, lintasan di mana boleh niat, di mana boleh niat, terus niatkan. Kan, lepas tu, hari Jumaat pula. Hari Jumaat, kita niatkan puasa hari putih, sebab hari Jumaat adalah 13 Syawal. So 13 Syawal, sunat puasa hari putih. Puasa hari putih maksudnya apa? Ni soalan popular. Puasa hari putih maksudnya puasa pada puasa pada 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan. Kenapa nama dia puasa hari putih? Pun ramai orang tanya. Kerana pada malamnya bulan terang, bulan cerah, bulan purnama. So bulan terang, bulan purnama tu maka dipanggillah hari tersebut hari putih. Jadi puasa hari putih sunat. Jadi puasa hari putih ni 13, 14 dan 15. So kalau 13, 14, 15 kita puasa, kita niatkan hari Jumaat ini puasa hari putih dan puasa 6. Combinekan sekali. Maknanya bila kita niat tu, besok aku nak puasa hari putih dan puasa 6. Kalau qada sama macam yang kita sebutkan tadi. Okey. Lepas tu hari Sabtu pun macam tu, hari Ahad pun macam tu juga. Maknanya ada 2. Hari putih dan puasa 6. Hari Isnin minggu depan adalah puasa hari Isnin dan puasa 6. So siapa yang dah puasa hari Khamis besok, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, dah dapat 5 hari. Puasa 6 dia dengan puasa-puasa yang lain sekali, insyaAllah. Soalan popular juga. Banyak orang tanya baju tulisan ayat Allah. Banyak orang tanya soalan baju tulisan ayat Allah. Tadi kita dah jawab sebenarnya. Kita jawab lagi sekali lah insyaAllah. Kalau ada baju, ada nama Allah, kita kata eloknya jangan dibawa. Kalau ada rencana sekolah dan sebagainya, kalau boleh tanggalkan.
Yang kalau mampu untuk tanggalkan. Kalau dah melekat, dah gam, jangan pula cabut. Kalau dah jahit, cabut. Balik rumah, mak, jahit balik boleh tak? Sebab apa? Tadi saya masuk toilet. Allah. Jadi janganlah cabut. Hanya biarlah. Kalau boleh tutup, tutup. Tutup sama ada tutup dengan tangan contohnya, ataupun tutuplah dengan jaket dan sebagainya. Okey. Alright. Puasa hari putih, tu ni sebab bulan Syawal. Kalau bulan-bulan biasa kan, antara 3 perkara yang Nabi tak tinggal sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW, tak silap Ijal lah. Satu, tak tinggal lah. Dia bukan Nabi tak tinggal. Nabi sebut pada sahabat tu, jangan kau tinggalkan. Siap. Okay. Puasa hari putih, solat duha, witir. Okey. Betul. 3 perkara kan? Kenapa puasa hari putih bukan Isnin Khamis ke? Dia sebabnya para ulama bila sebutkan tentang puasa 3 hari tu, mereka ada riwayat yang lain pula mengatakan 3 hari itu adalah 3 hari pada pertengahan bulan. 13, 14, 15 lah. Maka 13, 14 dan 15 tu. Itu dipanggil sebagai hari putih. Puasa apa yang paling terbaik kalau puasa sunat? Puasa Isnin Khamis ke? Puasa hari putih ke? Puasa Nabi Daud ke? Atau ada puasa lain? Puasa yang paling baik adalah puasa hari Arafah. Masya Allah Ustaz ni. Okey, yang tu yelah. Yang tiap bulan. Okey, itu setahun sekali. Kalau jenis macam ni, dia ada tahunan, dia ada bulanan, dia ada mingguan. So, yang bulanan adalah puasa hari putih. Yang mingguan adalah Isnin Khamis. Okey. Yang kalau puasa Nabi Daud tu dia memang berselang-selang je lah terus kan. Itu tanpa mengira hari putih ke Isnin Khamis ke. Dan itu memang antara puasa yang terbaik lah. Puasa hari putih, puasa Nabi Daud ni. Tapi puasa Nabi Daud ni bukan semua orang dapat kan. Sebab selang sehari puasa. Memang sangat berat dan sangat susah. Banyak orang kalau bukan apa namanya ni puasa selang-selang tu, bukan puasa Nabi Daud, dan hari Isnin Khamis. Dalam masa yang sama, bila dia berbetulan dengan hari putih, puasa sekali dengan hari putih. Okey, puasa Nabi Daud tu dia macam Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa ke? Isnin puasa, Selasa Rabu tak puasa sebab nak ambil hari Khamis punya, Khamis puasa, Jumaat tak puasa, Sabtu puasa. Bukan. Oh, tak boleh macam. Bukan. Okay. Puasa Nabi Daud memang selang sehari. Memang kena selang sehari Tak kira lah kena Isnin ke, kena Khamis ke? Tak kisah. Kira. Kena Jumaat semua tak apa. Oh, niat dia Ustaz? Niat dia Ajar aku puasa. Puasa Nabi Daud ataupun puasa je. Boleh je, niat puasa sunat. Saja aku puasa sunat esok hari kerana Allah Ta'ala. Selang sehari. Kalau dia dah berhenti, dia tak selang sehari dah? Ataupun wanita yang uzur, dia nanti continue dia buat balik. Bila dia buat tu dah dikira lah sebagai puasa Nabi Daud. Bila dia tak buat, dan tak kira lah, itu je. Puasa sunat kan, dia bukan puasa wajib. Alright. Okay, itu tentang puasa. Sedikit lah tentang solat. Last. Last pasal solat. Okay, kita tahu kalau macam imam terkurang rakaat, okay, dah bagi salam semua, makmum macam confused. Kalau lelaki dia sebut subhanallah, kalau perempuan dia boleh sebut subhanallah ke ataupun dia kena tepuk je tangan dia kalau berimamkan lelaki? Tepuk. Sekali ke 2 kali? Sekali je sepatutnya. Tapi kalau imam tu tak dengar juga, tepuk lagi. Okey. Dia sekarang ni dia confuse ke memang dia yakin? Okey, imam terlupa rakaat. Ada tersilap rakaat. So kita sebagai makmum, kita rasa yakin dah. Salah ni. Nak kena buat apa? Okey, so makmum confirm lah. Makmum confirm kata tak cukup rakaat. So kalau makmum tak cukup rakaat, betul. Dia tepuk je. Okey. Dia tepuk. Maknanya imam tu sepatutnya dia faham lah. Dia tengok belakang, 1 rakaat lagi. Dia pun tambah lah. Contohnya, sebab makmum tu kan, bila dia bangun daripada rakaat ketiga, contohlah kalau sembahyang isyak 4 rakaat kan. So rakaat ketiga, dia bangun, dia terus berdiri kan. Bila berdiri, imam duduk kat bawah kan, tengah tahiyat. So imam waktu tahiyat tu, dia tepuk je lah. Dia tepuk waktu berdiri. Imam waktu tahiyat mungkin imam tak perasan lagi. Imam terus dia baca tahiyat. Dia tepuk lagi. Dia tepuk lagi. Imam terus dah baca tahiyat lagi. Memang imam ni khusyuk sangat. Jadi lepas tu imam bagi salam kan.
Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok makmum dia berdiri. Aha. Kan? Jadi tepuk lagi. Tepuk lagi. Kalau imam tu faham, imam tu akan terus bangun. Dia akan terus bangun, dia akan sambung rakaat keempat. Okey. Dan makmum tu tadi tunggulah kiranya. Makmum tadi tunggu imam tu. So dia tunggu imam tu bangun, dia pun sambung ikut imam tu. Tapi kata kalau imam bagi salam, betul imam tu buat bodoh je. Hal kau. Macam jadi imam tu membelah macam tu je kan. So makmum tu teruskanlah sembahyang dia. Rakaat keempat. Mufarakah dah lah. Dia automatik mufarakah dah lah. Okey. Mufarakah dah lah, niat dia dah, imam dah lari dah. Tetapi waktu katakanlah dia dah buat tahiyat awal, rakaat ketiga imam tahiyat awal lagi. Jadi makmum waktu tu dah ke belum? Dia pun mula-mula dia confused. So dia ikut. Bila dah rakaat ketiga keempat dia kata sah, memang dah 2 kali tahiyat awal. So bila bagi salam, beramai-ramai bagi salam, apa nak kena buat lepas bagi salam tu? Adakah nak sama-sama sujud sahwi continue macam mana Ustaz? Kalau dia dah confirm 2 kali tahiyat awal, maknanya dia dah bertambah 1 rakaat kan? Betul. Jadi waktu rakaat yang terakhir tu, imam akan berdiri naik ke atas. Dia jangan berdiri, dia duduk. Dia duduk tahiyat akhir. Tapi tahiyat awal dah 2 kali. Tahiyat awal 2 kali lah. Okey, tahiyat rakaat kedua, rakaat ketiga. Semayang ni semayang 4 rakaat ke semayang 3 rakaat? 4 rakaat isyak. 4 rakaat. Isyak ke zuhur ke apa ke? Katakanlah, so rakaat ketiga pun ada tahiyat awal lagi sekali maknanya kan? So dah 2 kali tahiyat awal. So masuk rakaat keempat yang the real rakaat keempat rakaat keempat yang sebenar lah. Walaupun imam ingat baru rakaat ketiga sebab dia baru naik daripada tahiyat awal kan? Betul. Tapi kita dah tahu tu rakaat keempat. So habis rakaat keempat, last kali bila sujud, kita akan duduk tahiyat akhir. So imam pula akan bangun sebab dia ingat baru nak masuk rakaat keempat. So imam berdiri, kita duduk. Kan, kita duduk. Imam berdiri. Allahu Akbar, imam berdiri. Kita Allahu Akbar, kita duduk. Kan, kita duduk. Imam diri kan, imam ni maksudnya dah rakaat kelima kan. Imam dah rakaat kelima. Ya. Jadi kita jangan ikut imam. Kita duduk. Tak payah ikut imam. So kita buat apa? Kita tepuk. Kalau orang perempuan kan, tepuk. Imam tak sedar juga, tepuk lagi. Kan? Imam tak sedar juga, tepuk lagi. Tepuk pengakap. Jangan tepuk. Kan? Jangan macam tu, sedar lah. Okey. Lepas tu, habis daripada tu, bila dah habis, kalau imam, kita boleh tunggu imam tu. Sampai dia tahiyat akhir, lepas tu dia bagi salam, kita bagi salam. Bila kita bagi salam, lepas tu kita bagi tahu dia, imam tadi 5 rakaat tau. Okey. Kan, contohlah. Kan, kita 4, dia 5. Dia yang salah, kita tak salah. So, dia nak buat apa? Dia dah habis sembahyang, dia berbual, you ke 5? 4 lah. Tak, 5. 4, 5. Contohlah bergaduh lah gitu. Jadi, waktu tu, lepas tu lah kali barulah, oh ya betul lah 5. Dia sembahyang dah balik, kita tak payah sembahyang balik. Oh, dia kena ulang lah sebab terlebih rakaat ke macam mana? Sebab kalau kurang kan kita boleh. Kalau kurang tambah je lah. Tapi dengan syarat jangan berdebat tadi tu. Kalau dah berdebat tak boleh dah. Berapa banyak debatan? Sebab Nabi kan ada kisah juga kan Nabi. Ada sebagian ulama kata 7 perkataan, ada yang kata 4 perkataan, 5 perkataan. Maknanya sikit lah. Sikit je. Maknanya macam Imam, macam tak cukup je. Kan? Macam sebab kita pun tak sure. Imam pun bila dengar je. Lah. Macam tu kan. Dia lah. Sikit je kan. Terus naik atas. Kalau tu boleh sambung. Ada orang tanya nak tepuk apa? Tepuk peha ke, tepuk sejadah ke, tepuk muka ke? Semacam tak sampai kalau tengah qiyam ni, tengah berdiri ni, tepuk tangan sendiri je lah. Tepuk tangan sendiri je. Kalau tengah duduk, tepuklah kat peha kita. Jangan tepuk orang nak tepuk tangan pun boleh juga. Nak tepuk tangan kita boleh. Jangan tepuk tangan orang sebelah. Kan terkejutlah dia. Jadi sama ada kita tepuk peha kita ataupun tepuk tangan kita, duduk boleh. Oh, Ustaz Ubaid Akhlak. Ustaz Ubaid Akhlak kata lama tak jumpa Ustaz Cakadir. Lama tak jumpa Ubaid. InsyaAllah nanti kita jumpa. Masya Allah. Alright. Okay.
soalan-soalan tadi pasal tudung ada tulisan Allah. Rupanya soalan ni popular. Jadi kita nasihatkan nanti tengok balik rakaman, Kak Jah akan letakkan di IGTV Kak Jah. InsyaAllah. Boleh tengok insya-Allah ada jawapan yang kita dah jawab insya-Allah. Right? Okey, terima kasih kepada yang menonton pada malam ini. Alhamdulillah. Makin banyak dah Ustaz. Kita nak habis dah makin ramai pula yang join. Kita dah nak habis dah. It's okay. Esok kita ada lagi. Esok kita cerita pasal keluar tandas. Tadi kita masuk tandas je. Itu pun dah banyak Betul. soalan. Tapi keluar tandas tu doa keluar tandas. Cuma adab dalam tandas ada banyak lagi. Nanti kita akan bincang lagi. Cara-caranya. Ya, betul. So, okay. Kita Selamat berpuasa. Selamat berpuasa untuk esok insya-Allah. Dan kita berjumpa lagi esok dan kita tutup dengan doa. Doa ni kita nanti Kak Jah akan letak di Telegram. Belum letak? Belum. Ija dah dapat ke? Ija Dah. dapat belum? Dah WhatsApp dah. Okay. So doa tu nanti Kak Jah akan letak kat Telegram The Helmis. Okay. Kita dapatkan dekat Telegram The Helmis. Doa selesai majlis ilmu. Buat sementara tu biar saya baca dulu. Yang lain semua aminkanlah insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان ياتنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khair Ustaz. Terima kasih kepada semua. Jazakumullah juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.